Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. So hari ini kita akan bincangkan pula kertas 2 Terengganu tahun 2021. Hari tu kita dah cover paper 1. Pada yang belum tengok lagi paper 1, boleh tengok dekat atas ni ada link. Okay, ataupun boleh tengok dekat playlist trial 2021. InsyaAllah kita bincangkan pada part pertama ni lebih kurang 3 ke 4 soalan insyaAllah. Alright, kita mulakan dengan soalan pertama. Diagram 1 shows an electrical circuit using electronic component X. Okey, diberikan bahawa komponen ini telah dilabelkan sebagai X. Alright. Yang ni semua yang kita pernah tengok ni, sepatutnya awak pernah tengok ni simbol ni. Kemudian kita sambungkan kepada Swiss, sambungkan kepada bulb, sambungkan kepada dry cell. Soalan pertama, name the electronic component X. So yang ini tak dapat tidak awak kena hafal lah. Ianya sejenis alatan elektronik dipanggil sebagai diode. Okay, kalau bahasa Inggeris ada E lah, diode. Alright. And then B, komponen X membenarkan komponen X allows current to flow in. Okay, jawapannya adalah one way. Okay, ataupun one direction only. So ini adalah fungsi kepada diode lah. Diode hanya membenarkan arus melalui atau melepasinya dalam satu arah sahaja. Okay, macam mana kita nak tahu arus boleh flow mengikut arah yang mana? Tolong ingat pelajar, terminal positif bateri mestilah bersambung dengan terminal positif diode. Terminal negatif diode mestilah bersambung dengan terminal negatif dry cell ataupun bateri. So dalam sambungan yang macam ini, kita panggil dia sambungan forward bias. Okay, pincang depan ke? Bahasa Melayu dia forward bias. So dalam forward bias, the current allows to flow through the diode. So current boleh pass through, dan apabila switch ni dibuka lah, of course lah, switch ni disambungkan, the electrical component here, contohnya bulb dekat sini, akan menyala, menandakan arus berjaya melepasi atau mengalir melalui diode tersebut. Okay, alright. So itulah yang tertulis ataupun sepatutnya awak tulis pada jawapan C. When the switch is on, what will happen to the bulb? Give the reason. So the answer will be the bulb will light up. Okay, lampu akan menyala. Bila buat soalan macam ni, pastikan awak rujuk juga jumlah soalan, jumlah markah yang disediakan. Kalau 2 markah, maksudnya jawapan awak mungkin dalam 2 ayat lah, minimum 2 ayat atau 2 jawapan. So apa berlaku 1 markah? This is 1 mark. Another mark will be the reason. Kenapa jawapan awak macam tu? So it is because the diode is in forward bias connection, ataupun forward bias saja pun boleh. Okey, diode itu berada dalam sambungan pincang depan. Okey, forward bias. Ada dash kat situ kan. Tak ada dash pun okey kot. Okey, so itu saja untuk soalan nombor 1, forward bias. Cuma saya tekankan sekali lagi, untuk diode pastikan terminal positif diode bersambung dengan terminal positif bateri. Negatif dengan negatif, positif dengan positif, barulah forward bias, dan barulah arus boleh melepasinya. Okey, tolong ingat pelajar-pelajar, soalan ni selalu keluar, sangat familiar, sangatlah famous. Okey, good luck. Nombor 2,
Diagram 2.1 shows a process of a nuclear reaction in a nuclear reactor to generate electricity. So basically dalam soalan ni pun dah bagi clue dekat awak. Okay, sama ada nuclear reaction tu merujuk kepada nuclear fission atau nuclear fusion. Sama ada pelakuran atau pembelahan. Macam mana kita nak bezakan dia? Once awak tengok kepada equation, awak dapati bahawa ada satu neutron yang ditembak dan berlanggar dengan suatu uranium 235. This is neutron. Okay, it is fast moving neutrons ataupun high energy neutrons that are going to collide with the uranium 235. What happens next? The uranium 235 are now split, terbelah. Itu speed speed ludah, split. Split. Split terbelah. So this is pembelahan nukleus. Okay, pembelahan nukleus, we call it nuclear fission. Nuclear fission. Selesai. Okay, so dalam pembelahan nukleus, okay, dengar pelajar, dalam pembelahan nukleus kita menggunakan suatu neutron supaya suatu nuklei yang besar dan berat dapat dibelah kepada nuklei-nuklei yang lebih kecil. Okay, nuklei-nuklei yang lebih kecil dan menghasilkan tenaga yang sangat besar. Kalau tengok daripada persamaan ni, okay, neutron ni akan membelah uranium 235 kepada nuklei-nuklei yang lebih kecil, 140 dan 94. Kan lebih kecil tu, tengok ni. Tengok nombor nukleonnya, 235 jadi 140 dan 94. Okay, hasil daripada pembelahan tersebut, maka terhasillah tenaga nuklear daripadanya. Itulah yang sepatutnya awak terangkan dalam B. Explain how the nuclear reaction continuous and how can be used to generate electrical energy. Macam mana pula tenaga yang dihasilkan ni boleh ditukar kepada tenaga elektrik. Okay, so jawapan dia macam ni. The reaction produces lots of secondary neutrons. Okay, daripada equation yang kita tengok ini, kita hasilkan dua secondary neutrons. Ini neutrons yang kita guna untuk kita belah uranium tersebut. Okay, selepas daripada reaction ini, kita hasilkan secondary neutron. So apa yang secondary neutrons ni buat? Selepas daripada secondary neutrons ini dilepaskan, these secondary neutrons are again going to be colliding with uranium 235. Uranium 235 ni, kalau kita ada satu radioaktif material, uranium 235, dia bukan ada satu je atom, dia ada berjuta-juta atom. Okay, berjuta-juta atom uranium 235. So dua lagi ni pergi langgar lagi next to uranium 235, menghasilkan lagi dua yang terhasil tu langgar lagi, langgar, maka the splitting process continue to occur. Pembelahan tu sentiasa berlaku. Hasil daripada pembelahan itu terus berlaku, maka menghasilkan tenaga secara berterusan. Okay, so the reaction produce lots of secondary neutrons and chain reaction. Chain reaction atau tindak balas berantai. So daripada satu reaction saja telah ignites ataupun
menghasilkan reaction yang seterusnya. Okay. So next, macam mana boleh dapat tenaga tu pula? Kita jawab pula macam mana boleh dapat tenaga. It produces mass defect. Okay, it produces mass defect and changes to energy. So menurut Einstein, okay, E equals to mc square. Okay, Einstein kata dalam kajiannya, okay, nilai M di sini merujuk kepada nilai mass defect. Apa itu mass defect? Dalam bahasa Melayu kita panggil dia cacat jisim. Okey. Saya akan terangkan macam ni. Jika awak ambil semua nombor nukleon sebelum tindak balas. Okey. Kita ada neutron 1 kosong kan? Dia 1. Alright, 1 tambah dengan 2, 3, 5. Jadi berapa? 2, 3, 6. Kenapa saya ambil nombor neutron? Sebab nombor neutron juga dikenali sebagai mass number. Kita tengok yang neutron saja, yang atas saja. Okey, yang ni sebelum saya tengok ada anak panah, jadi yang sebelah kanan ni semuanya selepas. Right, kita bandingkan sebelah kanan. 140 untuk xenon tambah 94 untuk strontium tambah 2 neutron. Okey, neutron ni 1 tapi ada 2 biji, maka 2 darab 1, 2. Okey, cuba awak tambah semua ni, surely awak akan dapat 2, 3, 6. Which is exactly the same amount on the left hand side, which is before the fission process. Sebelum fission nombor nukleon 2, 3, 6. Selepas fission nombor nukleon 2, 3, 6. Okay, that's one thing. Sepatutnya begitu. Tetapi apabila awak mengira the exact number, okay, of the mass before and after, awak dapati bahawa kedua-dua ni takkan sama. Ada berbaki, ada baki. So baki yang tadi tu kita kenali sebagai mass defect. Okay, kita kenali sebagai mass defect. Ada sebahagian daripada jisimnya tak sama dengan jisim selepas. Okay, Einstein menyatakan bahawa kenapa adanya mass defect ni, okay, kemana hilangnya mass defect ni? Mass defect ini telah bertukar kepada energi. Okay, cacat jisim tersebut telah pun bertukar kepada tenaga. Tenaga tu dipanggil tenaga nuklear. Tenaga tu dipanggil sebagai tenaga nuklear. Ada soalannya dalam paper 1. Kalau awak tengok, dia bagi uranium punya mass number tu 235 point bla 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 bla, banyak tu kan. Cuba awak ambil sebelah kiri persamaan, tolak sebelah kanan persamaan, akan ada baki. Sepatutnya dapat kosong, tapi awak akan dapat baki. Baki itulah kita panggil cacat jisim. Dia cacat sikit, sepatutnya dia sama kan. So that mass defect has converted into energy. Itu secara ringkas dia lah. Okay, saya ada cerita dekat video yang lain, awak boleh rujuk juga. Let's look at C. Given the mass defect is this much. Ni yang saya kata ni. Baki dia ada banyak ni, 0.1876 U. So this U is known as the A.M.U. Kadang-kadang soalan tulis 0.1876 AMU. Kadang-kadang soalan letak simbol je U. This AMU stands for atomic mass unit. Kalau jisim biasa, objek-objek yang besar macam gula, air, botol, batu, kita kira dalam unit kilogram.
Tetapi untuk atom, kita tak boleh kira dalam kilogram. Bukan tak boleh lah, tak sesuai kira dalam kilogram, kerana ianya satu jisim yang sangat-sangat kecil. Jadi kita gunakan unit lain supaya kita boleh signify itu adalah jisim kepada atom. Sebab tu dia panggil atomic mass unit. Okay. So, diberi mass defect M. Banyak ni. In the nuclear reaction, calculate the nuclear energy that is produced. Okay. Untuk kira energy, seperti saya maklum tadi, E equals to mc². Ada syaratnya. Nilai mass defect mestilah berada dalam kilogram. Sebelum awak ganti, pastikan nilai cacat jisim berada dalam unit kilogram. Macam mana nak tukar? Okey, nak tukar dia, kita ada 0.1876 U. Okey, nilai U sudah diberi. 1 U banyak ni. Kalau 0.1876 U, kita darabkan saja dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27, tutup kurungan, darab dengan C², 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2, jangan lupa kuasa 2, sebab E equals to mc². Kat sini pelajar selalu lupa ni. Okay, so tekan elok-elok. Finally you'll get your answer 2.8 times 10 to the power of negative 11 joules. Okay, pastikan yang terakhir jawapan awak dengan unit SI untuk tenaga joule lah, tenaga. Tak kisahlah dia tenaga elektrik ke, tenaga haba ke, tenaga kinetik ke, semuanya dalam joule. Okay, hati-hati, pastikan mass defect di dalam kilogram, barulah ganti dalam E equals to mc². Tu syarat dia. Walaupun formula senang kan, awak bila formula senang ni awak nak laju je, pastikan dalam kg. Next, saya terus ke soalan 4. Saya tak bincangkan nombor 3, sorry. Saya terus bincangkan nombor 4. Alright, moving on to number 4. An object of mass M, satu objek jisimnya M, okay, at a height of 3r above the earth surface, where the earth radius r is this much. Dia kata ada satu objek jaraknya daripada pusat bumi adalah 3r. So ni r, sini pun r. Total up semuanya 3r. Apa maksud 3r ni? 3 kali jejari bumi. 3 kali jejari bumi. Objek tu jaraknya daripada pusat bumi. Diberi jejari bumi banyak ni. Dia dah bagi maklumat ya. Okay, name the type of motion experienced by the object when it falls to the ground. Dia kata walaupun objek ni berada pada jarak 3r, akhirnya dia akan jatuh menghala ke pusat bumi. Dan namakan jenis gerakan. Awak jangan bela pula. Jenis gerakan ada beberapa. Sama ada not moving ataupun at rest, constant velocity, increasing velocity, ataupun acceleration, okay, dan deceleration. Itu antara pilihan jawapan yang awak boleh gunalah. So because of this object falls to the ground, of course it is going to be attracted by gravity. Dia akan ditarik oleh satu daya gravity dan akan memecut dengan satu kelajuan yang sama, iaitu G. Nilai G, okay, iaitu gravitational acceleration. Gravitational acceleration, pecutan gravity. Ataupun kadang-kadang awak tulis pecutan saja kan, tapi disebabkan soalan ini melibatkan graviti bumi, so awak must mention the gravitational word kat sini. Alright, just to make sure jawapan awak tu cukup tepat lah. Right, B1, if an object
of greater mass falls from the same position. Dia kata jisim objek tu asalnya M kan, katalah jisim objek tu lebih besar daripada M. Okay, lebih besar daripada M. State whether the type of motion you state increase, decrease or unchanged. Okay, adakah nilai G, soalan tanya macam ni lah. Tadi kan awak jawab G, gravitational acceleration. Adakah nilai G bergantung kepada nilai jisim objek? Soalan tanya macam tu. Katalah objek ni, satu kita letak bola, satu lagi kita letak lori. Of course lah, lori jisimnya lebih besar pada bola kan. Adakah nilai G ni akan berubah? Itu soalannya. Okey, itu soalannya. Jawapannya adalah unchanged. Tidak berubah. Tidak berubah. Nilai G mana boleh berubah mengikut jisim objek? Kalau tak, saya kurus, kawan saya mungkin badan besar sikit, jisimnya besar, jenuh. Nilai G dia lebih besar daripada saya, jenuh, dia merangkak. Saya elok-elok boleh jalan, dia merangkak, padahal nilai G sama. Disebabkan jisim dia besar, daya tarikan graviti terhadapnya lebih besar. Tu tidak adil kan, tak betul. Alright, macam mana kita nak buktikan? How do we explain your answer here? Kita boleh gunakan formula. Okay, formula untuk mencari nilai graviti bumi, pecutan graviti bumi adalah G equals to G besar darab M besar, okay, bahagi dengan R kuasa 2. Ini formula yang kita patut kaitkan. Kalau pelajar-pelajar tak ingat, pelajar-pelajar boleh rujuk muka surat 1 ke muka surat 2 kot. Muka surat 2 senarai formula. Boleh cek. Dan dekat situ awak tahu bahawa ada suatu formula yang awak boleh hubung kaitkan untuk dapatkan jawapan. So based on this formula, walaupun M di sini merujuk kepada mass, tetapi ini adalah mass of Earth, jisim bumi. Jadi kalau kita letak nilai jisim bumi, maka nilai G di sini juga adalah G untuk bumi. Dia bukan jisim objek ya. Mass besar merujuk kepada mass of a planet. Katalah saya letak jisim dekat sini, mass of Neptune, maka saya akan dapat nilai G untuk Neptune. Okey, nilai G untuk Neptune dengan syarat nilai R ni juga adalah radius untuk Neptune lah. So ia langsung tidak berkait dengan jisim objek yang berada berdekatan dengan planet tersebut. Jadi G, tadi kat situ G is directly proportional to mass of Earth, bumi. Okay, and does not depend on the mass of object. Okay, so awak hanya kaitkan G dengan M yang merujuk kepada mass of Earth, bukan mass of object. Alright, sambung nombor 4. So diagram 4.2 shows a graph to show the variation of type of motion you name in A, where P is the surface of the Earth. Okay, P adalah permukaan bumi. Kalau awak rujuk buku teks ataupun awak very familiar dengan nilai G, okay, dalam paper 1 pun saya ada explain. Okay, dalam paper 1 saya ada explain. Katalah yang ni bumi, this is the center of the Earth. Apabila awak duduk di atas permukaan bumi, nilai G
pada diri awak adalah satu nilai G yang maksimum, paling besar, dengan nilai 9.81 on the surface. If you go further, kalau awak pergi satu tempat yang lebih jauh daripada pusat bumi, let's say at this high, your G value will be less than 9.81. Nilai dia makin turun. Nilai pecutan graviti bumi semakin kecil. Begitu juga kalau awak berada di dalam bumi atau mendekati pusat bumi, your G value will also less than 9.81. Okay, so dia tak boleh lebih 9.81, dia akan kurang 9.81. Okay, tapi the top will be 9.81, tak boleh lebih. That is the maximum value. So awak tengok dekat sini, apa yang kita nak label pada kedua-dua axis dalam kotak. So first, of course, di sini kita akan labelkan sebagai R, radius. Okay, R besar merujuk kepada Earth radius. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kalau ni bumi, this is the R of the Earth, tu R dia. Jadi P tu adalah berada di pusat bumi, betul-betul dekat surface of the Earth. Okay, surface of the Earth. Jadi apakah label pada paksi Y pula? Label pada paksi Y adalah nilai G. Awak tengok nilai G ni mula-mula naik sampai satu tahap maksimum, maka dia akan mula turun semula. Okay, so saya dah sebut tadi P adalah nilai G paling maksimum. Berapakah nilai G paling maksimum? Jawapannya 9.81. Okay, 9.81. So itu jawapannya. Nyatakan nilai G pada titik P 9.81. Jangan lupa unit pecutan. Itu unit untuk pecutan. -2. Okey, pastikan ada unit sebab dekat sini satu markah sahaja. Kalau jawapan tanpa unit, awak tak dapat markah langsung. Okey, balik kepada cerita tadi. Kenapa graf dia macam ni? Tengok radius dekat sini ya. Tengok pelajar, tengok kat radius. Pada kedudukan ini, bacaan nilai G adalah 9.81. Okey, apabila menghampiri pusat bumi, ni R kan, menghampiri pusat bumi ke arah sini lah, ke arah sini, apa jadi pada G? G-nya menurun. Daripada 9.81 turun sampailah kosong. Okey, itu yang pertama yang saya terangkan di sini. Apabila awak bergerak mendekati pusat bumi, nilai G berkurang daripada 9.81. Okey, tengok sebelah kanan ni pula. Apabila nilai R bertambah kepada 2R, 3R, 4R, maksudnya awak menjauhi pusat bumi. Apa jadi? Menjauhi pusat bumi, nilai G juga akan turun. Okey, semakin lama semakin turun. So G sekali lagi turun jika menjauhi pusat bumi. Okey, ni maksud graf ni, ada dalam buku teks awak. Okey, D, the value of G affects human growth. On the table below, state one effect against low G value in the circulatory system and bone fragility. Okey, misalnya kita pergi ke planet dengan nilai G yang lebih kecil, bulan ke, Marikh ke, ada kesan yang pertama kepada blood circulation system. Kita punya jantung bukan sekadar kita punya darah berjaya sampai ke tempat yang paling terpencil, contohnya jari kaki lah kan.
Contohlah jari kaki ataupun our limbs lah. Bukan solely maksudnya bukan semata-mata dengan kekuatan pump tekanan daripada jantung sahaja, tetapi juga dibantu oleh nilai G, dibantu oleh daya graviti. Atau awak kena tahulah, bukan jantung kita memang ada upaya untuk pump, tapi juga dibantu oleh kehadiran graviti. So bila kita pergi tempat yang nilai G nya kecil, of course akan ada efek kepada peredaran darah tersebut. Okay, so antara efek kepada sistem peredaran darah adalah apa dipanggil sebagai facial edema. Facial edema. Okey, dalam facial edema ni apa berlaku? Facial edema ni the blood transfer become slower. Okey, kadar peredaran darah menjadi semakin perlahan. Facial edema ni maksudnya darah akan banyak berkumpul di bahagian muka, di bahagian kulit lah. Okey, itu antaranya. Next, dari segi kerapuhan tulang. Okey, apa jadi kepada tulang? Tulang akan jadi semakin rapuh. And then kita boleh tulis kat sini lah, jawapan dia adalah muscle starts to weaken. Ini pun ada dalam buku teks. Muscles, sebab berat badan kita akan jadi semakin ringan, maka muscles kita kurang digunakan. Jadi otot-otot akan jadi lemah dan mengecut. Mengecut kita panggil shrink. Okey, dan juga boleh kita terkena satu penyakit dipanggil osteoporosis. Osteoporosis ni apa? Osteo tu tulang, porosis maksudnya berongga. Kita ada tulang yang rapuh lah. Penyakit tulang rapuh lah tu, osteoporosis. Okey, so itu saja untuk perbincangan bahagian pertama untuk Terengganu 2021. InsyaAllah dalam video yang seterusnya saya akan kongsikan soalan 5 dan soalan-soalan yang seterusnya. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Tolong jangan skip ad supaya saya boleh ambil manfaat daripada revenue saya ni. Okey, untuk video-video yang seterusnya. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.